Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Video bagi segmen pentafsiran bilik darjah PBD bertajuk Tafsiran Standard Prestasi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentafsiran DSKP Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Semakan 2017 Matematik Tahun 6 merupakan pendedahan video selepas segmen PBD secara umum. Tuan-puan adalah digalakkan untuk merujuk terus kepada DSKP Matematik Tahun 6 yang berkaitan standard prestasi bagi mengukuhkan kefahaman tentang pentafsiran. Setiap pendidik perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan tahap penguasaan. Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Tahap penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Taksonomi yang berkaitan kognitif, psikomotor dan efektif digunakan sebagai asas membina tahap penguasaan dalam standard prestasi. Guru perlu menyelesaikan PDP bagi satu kelompok kemahiran, tajuk atau bidang pembelajaran berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran sebelum menentukan tahap penguasaan murid. 6 tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki. PDP guru berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran, manakala standard prestasi merupakan indikator kepada tahap penguasaan murid bagi sesuatu tajuk atau kelompok kemahiran. Tahap penguasaan yang dicadangkan terkandung dalam DSKP. Setiap pernyataan tahap penguasaan ditafsir secara generik dalam mata pelajaran sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. Tahap penguasaan minimum bagi semua mata pelajaran ditetapkan pada tahap penguasaan 3. Pada tahap ini, murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada sesuatu situasi. Setiap murid dibimbing dan diberi peluang untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3. Walau bagaimanapun, tidak semua murid berupaya mencapai tahap ini pada kadar yang sama kerana potensi individu adalah berbeza. Oleh itu, guru perlu mengambil tindakan susulan dan sentiasa berusaha untuk membantu murid meningkatkan tahap penguasaan masing-masing. Di samping itu, guru perlu membuat perancangan untuk mengembangkan potensi semua murid bagi mencapai tahap penguasaan 4 hingga tahap penguasaan 6. Murid perlu diberi ruang dan peluang untuk menjalankan aktiviti dan meneroka pengalaman bagi membolehkan mereka mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi. Murid yang mencapai tahap penguasaan 4 hingga tahap penguasaan 6 boleh membantu murid lain dalam meningkatkan pembelajaran mereka dan boleh menjadi satu teladan yang cemerlang. Sedia maklum, pentaksiran bilik darjah PBD merupakan proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. Pentaksiran pencapaian murid merujuk kepada kriteria standard prestasi dalam 6 tahap penguasaan yang memberikan tafsiran tertentu. Pentaksiran KSSR Matematik melibatkan elemen kandungan, kemahiran proses matematik dan sikap dan nilai. Kandungan. Pentaksiran kandungan pada umumnya ditaksir secara topikal. Pentaksiran ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami SK dan SP tertentu secara menyeluruh dan holistik. Kurikulum ini menggariskan SK dan SP yang disusun mengikut bidang pembelajaran tertentu. Topik-topik yang disenaraikan disusun secara hierarki serta menunjukkan perkembangan dari segi bidang pembelajaran. Guru perlu mentafsir murid secara holistik. SPI bagi setiap topik dibina berdasarkan tahap penguasaan bagi setiap unit yang telah dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Elemen kemahiran proses matematik.
Elemen kemahiran matematik dan proses matematik yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka meningkatkan kemahiran. Dalam proses PDP, guru perlu mentaksir keupayaan kemahiran matematik bersekali dengan amalan pembelajaran yang ditunjukkan melalui proses matematik, iaitu penyelesaian masalah, penakulan, komunikasi, perkaitan dan perwakilan. Sikap dan nilai. Sikap dan nilai adalah kualiti efektif yang ingin dibentuk melalui PDP matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran yang dipupuk dan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan sikap dan nilai dalam PDP matematik bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan kemahiran, di samping memiliki akhlak yang mulia. Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid juga ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah. Pelaporan pencapaian elemen ini dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun bagi melihat perkembangan dan membantu murid meningkatkan amalan nilai yang baik. Slide ini menunjukkan taksiran umum tahap penguasaan kandungan matematik dan tahap penguasaan kemahiran proses matematik. Secara umumnya, tahap penguasaan kandungan matematik telah disenaraikan secara hierarki berdasarkan 6 tahap penguasaan. Boleh dirujuk pada DSKP KSSR Matematik tahun 6 di muka surat 24. Sebagai memudahkan pemahaman peringkat tahap penguasaan murid bagi matematik, perincian ini memperlihatkan bahawa tahap penguasaan 1 dan 2 merupakan tahap penguasaan asas yang sewajarnya perlu dikuasai oleh semua murid. Tahap penguasaan 3 dan 4 merupakan peringkat penguasaan standard di mana secara keseluruhan tahap penguasaan 3 menekankan kepada elemen penyelesaian ayat matematik yang berbentuk mekanikal. Manakala tahap penguasaan 4, tuntutan standard pembelajaran murid lebih kepada penyelesaian penyataan masalah yang perlu diterjemahkan kepada ayat matematik bagi tujuan penyelesaiannya. Latihan peringkat ini menekan kepada pernyataan rutin. Tahap penguasaan 5 dan 6 merupakan tahap penguasaan kepada kumpulan murid yang berkecenderungan cemerlang dalam penguasaan SK dan SP matematiknya. Penentuan tahap penguasaan kandungan matematik tahun 6 perlu dirujuk pada standard prestasi yang disediakan berdasarkan bidang pembelajaran atau tajuk berdasarkan DSKP matematik tahun 6 iaitu bagi tajuk, nombor bulat dan operasi asas, pecahan, perpuluhan dan peratus, wang, masa dan waktu, ukuran dan sukatan, ruang, koordinat nisbah dan kadaran, dan pengurusan data dan kebolehjadian. Tahap penguasaan kemahiran proses matematik sebagaimana yang telah dimaklumkan, tahap penguasaan bagi kemahiran proses matematik boleh ditentukan pada pertengahan atau akhir tahun berdasarkan petunjuk yang sama. Sila rujuk DSKP muka surat 25. Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid juga ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah. Pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun bagi melihat perkembangan dan membantu murid meningkatkan amalan nilai yang baik. Tafsiran tahap penguasaan bagi sikap dan nilai, sila rujuk DSKP muka surat 26. Tahap penguasaan keseluruhan. Terdapat satu lagi peranan dan tindakan guru untuk menentukan tahap penguasaan keseluruhan. Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan pada setiap akhir tahun.
tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran proses dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi guru bersama murid serta perbincangan bersama rakan sejawat. Guru boleh merujuk panduan berikut untuk menentukan tahap penguasaan keseluruhan murid. TP1. Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik, menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan bimbingan dan menyatakan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan bimbingan. TP2. Menerangkan pengetahuan asas matematik, menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik dan menjelaskan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan memberikan contoh yang munasabah. TP3. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik, menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik dan menunjukkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam sesuatu situasi. TP4. Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian, menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin dan mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi serta menjadi pembimbing kepada rakan lain. TP5. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dan sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menjadi pembimbing kepada rakan lain. TP6. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin, menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin dan sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain. Sila rujuk DSKP muka surat 27. Tafsiran Standard Prestasi DSKP KSSR Semakan 2017 Matematik Tahun 6. Dalam proses guru melaksanakan dan menentukan tahap penguasaan setiap muridnya, pelaksanaan kurikulum matematik dikelompokkan melalui bidang pembelajaran dan seterusnya dikelompokkan berdasarkan tajuk yang telah disusun secara hierarki. Berdasarkan DSKP, guru akan melalui maklumat cadangan objektif bagi sesuatu tajuk pembelajaran sebagai perkara yang perlu dipertimbangkan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dan seiring dengannya melaksanakan pentaksiran pencapaian muridnya. Perkara ini boleh dirujuk di DSKP muka surat 31 dan 34. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat tahap penguasaan bagi tajuk nombor bulat dan operasi asas merujuk kepada DSKP muka surat 34. TP1. Murid dapat menyatakan sebarang nombor hingga 10 juta melibatkan nombor bulat, pecahan juta dan perpuluhan juta dan mewakilkan nombor hingga 10 juta dengan menggunakan alat pengiraan. TP2. Murid dapat menerangkan langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan operasi asas, operasi bergabung dan menukar nombor dalam pecahan juta dan perpuluhan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. TP3 pula, murid dapat mengelaskan nombor dalam lingkungan 100 kepada nombor perdana dan nombor gubahan, menentukan pola nombor dengan menggunakan alat pengiraan dan menyelesaikan ayat matematik melibatkan nombor bulat,
pecahan juta dan perpuluhan juta bagi operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung termasuk penggunaan anu dan menentukan kewajaran jawapan. TP4. Murid dapat menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 juta. Apabila murid menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 juta dengan pelbagai strategi, maka murid dapat menguasai TP5. Akhir sekali untuk TP6, murid dapat menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor hingga 10 juta secara kreatif dan inovatif. Sekarang kita lihat contoh item yang boleh membantu guru untuk membuat pertimbangan bagi penentuan TP bagi tajuk nombor bulat dan operasi asas. TP1. Apabila murid dapat menyebut 2.1 juta tolak 3/4 juta tolak 100,256 sama dengan TP2, murid tahu apa yang perlu dibuat. TP3, apabila murid selesaikan secara mekanikal. TP4, murid baca, tukar unit dan selesaikan. TP5, sama prosesnya dengan TP4 dan murid boleh tunjuk lebih dari satu penyelesaian. Di tahap ini masih lagi dalam kategori rutin. Dalam contoh soalan yang sama, TP6 boleh diaplikasikan. Soalan itu diubah dalam bentuk yang bukan rutin. Murid boleh menyelesaikan dan mampu menyatakan kemahiran proses dengan baik serta boleh membantu atau membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan soalan berkenaan. Seterusnya, mari kita lihat tahap penguasaan bagi tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus, merujuk kepada TP1 hingga TP6 berkaitan dengan huraiannya. Rujuk DSKP muka surat 38. Masih lagi dalam bidang nombor dan operasi. Tajuk berikut adalah wang. Di sini kita boleh lihat bagaimana murid boleh dinilai untuk TP1 sehingga TP6. TP1. Mengenal harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebate, voucher, bil, receipt, invoice, asset, liability, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Pada TP2 pula, murid dapat menjelaskan harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, voucher, rebate, bil, receipt, invoice, asset, liability, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Selain itu, murid menyatakan kepentingan insurans dan takaful. Bagi TP3 pula, murid dapat menentukan nilai untung, rugi, diskaun, rebate, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan serta menentukan kewajaran jawapan. Murid yang dapat menyelesaikan masalah rutin melibatkan pendidikan kewangan boleh diberikan TP4. Manakala TP5, murid yang dapat menggunakan pelbagai strategi dalam menyelesaikan masalah rutin yang melibatkan pendidikan kewangan. Akhir sekali, TP6 sesuai diberikan kepada murid yang boleh menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan pendidikan kewangan secara kreatif dan inovatif. Sila rujuk DSKP muka surat 41. Bidang seterusnya adalah sukatan dan geometri. Tajuk yang akan kita lihat adalah masa dan waktu. Di sini kita dapat lihat bagaimana TP1 bermula dengan murid mengenal zon masa. TP2 pula diberikan apabila murid dapat menerangkan perbezaan waktu antara dua bandar yang terletak dalam zon masa berbeza. Apabila murid dapat menentukan masa antara dua bandar terletak dalam zon masa yang berbeza, TP3 boleh diberikan.
Bagi murid yang dapat menyelesaikan masalah harian rutin sesuai diberikan TP4. TP5 adalah bagi murid yang menyelesaikan masalah harian rutin dengan pelbagai strategi. Akhir sekali, TP6 bagi murid yang dapat menyelesaikan masalah harian bukan rutin secara kreatif dan inovatif. Sila rujuk di SKP muka surat 45. Seterusnya, bagi tajuk ukuran dan sukatan, murid perlu tahu membuat perkaitan antara unit bagi panjang, jisim dan isi padu cecair. Murid juga perlu menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik untuk memenuhi TP3. Penyelesaian masalah harian rutin pula untuk TP4 dan kepelbagaian strategi untuk TP5. Sila rujuk di SKP muka surat 49. Tajuk ruang. Mengenal dan melabel pusat bulatan, diameter, jejari dan sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh lengkok bagi menepati TP1. Apabila murid dapat menerangkan pusat bulatan, diameter, jejari dan sudut pedalaman, murid tersebut layak diberi TP2. Kebolehan untuk melukis poligon sehingga 8 sisi, mengukur sudut pedalaman, membentuk sudut yang diberi dan melukis bulatan mampu mencapai TP3. Bagi penyelesaian masalah rutin dan melibatkan pelbagai strategi, TP4 dan TP5 adalah terpakai. Sila rujuk di SKP muka surat 53. Berikut adalah bidang perkaitan algebra. Koordinat, nisbah dan kadaran. Tajuk ini digabungkan. Murid diberi TP1 sekiranya murid dapat membaca skala dan menyatakan nisbah antara dua kuantiti. TP3 diberi apabila murid dapat mewakilkan nisbah, menentukan kuantiti berkadaran dengan berdasarkan nisbah yang diberi dan mampu menentukan jarak mengufuk dan mencancang antara dua lokasi skala yang diberi. Sila rujuk di SKP muka surat 57. Akhir sekali ialah tajuk pengurusan data. Untuk mendapat TP1, murid hanya perlu menyatakan sama ada suatu peristiwa mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Kebolehan menyatakan 5 kebolehjadian boleh diberi TP2, iaitu mustahil, kecil kemungkinan, besar kemungkinan, sama kemungkinan dan pasti. Melengkapkan carta pai serta mentafsir data layak untuk TP3. TP4 dan TP5 untuk penyelesaian masalah rutin dan TP6 penyelesaian secara kreatif dan inovatif. Sila rujuk di SKP muka surat 61.